Selamat pagi jemaat yang terkasih. Sungguh kita bersyukur kepada pimpinan dan pernyataan Tuhan kalau pada minggu keempat bulan Mei sekali lagi kita boleh dipertemukan di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita bersyukur meskipun kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita sampai pada hari ini. Mari kita membawa hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah online ini. Mari saudara, saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan masuk di dalam saat teduh. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ibadah ini dimulai dengan pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, Allah kita adalah Allah yang layak disembah dan dipuji. Mari kita memberikan segala mulia, hormat hanya kepada Tuhan kita. Karena Bapa kita adalah Bapa pencipta, juru selamat. Dia layak untuk dipuji. Kau yang
Tuhan Bapa kami di dalam surga, Engkau adalah Allah yang layak dipuji, layak ditinggikan, layak menerima segala kemuliaan dan hormat. Tuhan, Engkau adalah Bapa yang selalu memelihara kami. Kasih setiamu selama-lamanya. Ketika kami tidak setia, ketika kami bersungut-sungut di hadapan-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap menyertai dan memberikan kami kesehatan sampai pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dengan kesehatan yang Engkau berikan, kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur dan kami menyerahkan gereja-gereja yang lain yang juga menyelenggarakan ibadah online pada pagi hari ini. Engkau tetap menyertai mereka Tuhan. Biarlah ibadah online yang berlangsung di gereja kami maupun di gereja yang lain menjadi berkat bagi jemaat-jemaatnya. Tuhan, kami juga mau menyerahkan hamba-Mu Guru Injil Suherman yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Engkau pakai dia Tuhan. Engkau berikan hikmat dan kuasa sehingga setiap firman yang disampaikan sungguh-sungguh boleh menjadi firman yang boleh mengajar kami, menilik kami Tuhan, dan mengubah hidup kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, kami menyerahkan ibadah online kami ini Tuhan, dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kita tetap berdiri. Mari kita bersama-sama dengan segala umat di segala tempat dan di segala zaman mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini adalah mengampuni dan melupakan. Dan kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Saya dan Singer akan membacakan ke-15 ayat ini secara bergantian. Jika Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ada di rumah ingin membaca bersama-sama dengan kami mengundang membaca bersama-sama dengan kami. Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati
dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Sekian pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Saudara, temanya kita hari pada ini mengampuni dan melupakan. Ketika ada orang yang menyakiti kita, sangat sulit untuk melupakan dan mengampuni. Tetapi biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini yang berkuasa untuk mengubah sikap hati kita. Firman boleh menegakkan kita pada saat kita terjatuh. Kita mohon, kita menghampiri Tuhan. Biarlah Tuhan memenuhkan bencana kita melalui firman-Nya.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. 平安，弟兄姊妹，让我们预备我们的心来敬拜我们的神。 Tema firman pada pagi hari ini adalah melupakan dan pengampunan. 今天的主题是忘记与饶恕。 Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita bersama kita berdoa sekali lagi. 在我们还没有听神的话语以前，让我们一起来祷告。 Bapa dalam surga, demikianlah ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. 天父，我们来到您面前，我们预备我们的心，要聆听你的话语。 Biarlah firman-Mu ya Tuhan mengingatkan, meneguhkan kehidupan kami. 但愿你的话语实在能够坚定我们的信心， Supaya kami dapat mengampuni dan juga dapat memaafkan setiap orang yang bersalah kepada kami. 让我们能够饶恕别人的过错。 Pakailah hamba-Mu yang penuh kelemahan ini. 求主使用你软弱的仆人。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. 我们奉你的名祷告， Amin. 阿门。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengampuni bagi sebagian orang bukanlah perkara yang mudah. 亲爱的弟兄姊妹，饶恕对一般人来讲不是 Bagaimana 一件 dengan 容易的事情， Bagaimana dengan orang-orang Kristen? 对于我们基督徒来讲， Apakah mereka sulit atau mudah untuk mengampuni? 饶恕是不是一件容易或者困难的事呢？ Memang harus diakui bahwa ada begitu banyak tantangan di dalam seseorang ingin mengampuni. 必须承认，当一个人要饶恕人的时候， Terlebih 将面对 lagi 许多的挑战， Terlebih lagi kita sebagai orang-orang percaya. 特别是我们基督徒， Mengampuni tidak mudah dilakukan 饶恕人并不是容易的事情， karena beberapa hal. 因为有这样的事情， Yang pertama karena iblis. 因为有魔鬼。 Iblis tidak suka bagaimana orang-orang percaya saling mengasihi. 因为魔鬼不喜欢我们基督徒彼此相爱。 Dan yang kedua 第 karena 二， prinsip perjanjian lama, 因为旧约的原则告诉我们， khususnya hukum Musa 特别是摩西的律法， yang menyebutkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. 告诉我们说以眼还眼，以牙还牙。 Kita harus ingat 我们必须记得， bahwa prinsip atau hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi 我们必须记得这个原则：以眼还眼，以牙还牙。 itu sesungguhnya adalah prinsip atau hukum yang berlaku di pengadilan. 这个原则是通常在法庭上使用的原则。 Oleh karena itu Tuhan Yesus pernah menegur dengan keras ahli-ahli Taurat yang sesungguhnya melakukan kesalahan fatal. 主耶稣曾经责备律法师他们所犯的严重的过错。 Mereka anggap bahwa prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi juga diterapkan di dalam hubungan manusia satu dengan yang lain. 他们用以眼还眼，以牙还牙来实行在人与人之间的关系上。 Dan yang ketiga adalah karena kedagingan. 第三，因着肉体的缘故， Setiap kita yang sudah percaya kepada Kristus sekalipun, kita masih hidup di dalam darah dan daging. 我们身为基督徒，还活在肉体里面， Dan seringkali karena kedagingan itu kita tidak bisa menerima, kita tidak bisa mengampuni. 我们处在肉身里，非常困难饶恕别人。 Tetapi justru kita ingin melawan, kita ingin membalas. 其实我们应该克服它。 Semakin seseorang merasa terluka, maka akan semakin sulit baginya untuk mengampuni. 我们受创伤越深，我们越难饶恕别人。 Tetapi ada orang justru yang mempersulit dirinya di dalam mengampuni.
然而，有的人故意克制自己来饶恕别人。 Nah, kembali kepada mengapa seseorang sulit mengampuni. 那么，为什么饶恕人是一件很困难的事呢？ Salah satu alasan lain, dan ini yang paling umum, 其中之一的原因的就是普通来讲， yaitu karena dia tidak bisa melupakan orang yang telah melakukan kejahatan terhadap dirinya. 是因为他不能忘记别人所犯的错，对 Dia 他 tidak bisa 的恶意。 Dia tidak bisa melupakan segala kepahitan penderitaan yang dia alami. 他不能够忘记曾经经历的一切的苦度困难。 Pernah ada dua orang ibu-ibu yang saling melontarkan kalimat seperti ini. 曾经有2位母亲彼此说出这句话： Sampai mati pun aku tidak akan pernah memaafkanmu. 到时我总不会饶恕你， Seluruh keturunanku tidak akan melihat keturunanmu. 我的后代全部都不要看你的后代。 Dan ibu yang lain berkata, 其他的另外一个母亲怎么说呢？ kalau aku mati, jangan sampai engkau datang melayat. 她说：若是我死了，你也不必来哀悼， Dan jangan pernah engkau menyentuh batu nisan. 你也不必来触摸我的墓碑。 Jemaat yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹， Dari perkataan yang keluar dari kedua ibu itu, 从他们所说的话中， menegaskan kepada kita bahwa mengampuni bukanlah hal yang mudah. 告诉我们饶恕并不是一件很容易的事情， Bahkan bagi sebagian orang sangat-sangat sulit. 甚至对某一些人来讲是一件非常困难的事情。 Kedua ibu itu bahkan bertekad tidak akan pernah mengampuni satu sama lain. 这2位妇人母亲彼此都不能够饶恕， Lebih daripada itu, permusuhan itu ternyata juga dibawa sampai mati. 彼此间的仇恨、敌对，至死都不忘记， Dan malah berlanjut kepada generasi berikutnya. 并且联系到下一代。 Bukankah ini adalah hal yang begitu mengerikan? 这不是非常可怕的一件事吗？ Jika seseorang belum mampu untuk mengampuni sesamanya, 若是一个人不能忘记其他的人， sudah pasti itu berarti dia masih mengingat apa yang pernah dia alami. 这表示他必定还念念不忘过去所经历的事情。 Dia terus menyimpan memori itu sehingga menjadi amarah dan dendam kesumat. 他把这些事情记在记忆中，以致生气、记恨在心中。 Kita sering kali mendengar ada orang berkata, 我们常听有人怎么说： bagaimana mungkin saya bisa lupa? 我怎么能忘记呢？ Saya kan manusia. 我是人嘛， Saya bukan robot, bukan 我 mesin. 不是机械人。 Memang betul. 本来是如此， Bahwa tidak mudah untuk melupakan orang yang telah berbuat jahat kepada kita. 我们很难忘记那曾经伤害我们的人。 Sebuah studi atau penelitian menyebutkan 有一个研究所观察家怎么说呢？ orang Amerika atau Eropa 美国人的欧洲人 cenderung lebih baik di dalam mengingat objek atau benda-benda. 他们比较喜欢记住目标，对物质方面。 Sedangkan orang Asia, 亚洲人呢， terutama Asia Timur, 特别是中东人， mereka lebih baik di dalam mengingat orang. 他们比较喜欢记住人。 Jemaat sekalian, kita ini adalah orang Asia. 我们是亚洲人， Kalau kita mencermati penelitian itu, 就是我们注意他这个观察家所做的、所想的， daya ingat yang kuat itu adalah hal yang baik. 能够有好的记忆力是非常好的。 Tetapi jikalau terus-menerus mengingat hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyakitkan yang pernah kita alami, maka itu akan menjadi bom waktu pada satu saat. 就是我们用我们的记忆力来记一些怀恨人的事情，那对我们实在没有益处。 Oleh karena itu kita harus belajar melupakan kesalahan,
kejahatan yang orang lain lakukan kepada kita. 所以说，我们要学习不断的忘记别人的过错。 Dan mari kita pikirkan 让我们一起来思想， bahwa melupakan kesalahan orang lain 就是忘记别人的过错， bukan berarti bahwa kita sama sekali sudah tidak ingat lagi orang tersebut dan juga kesalahannya. 这并不是表示说我们完全没有记住那人曾经所犯的过错。 Melupakan kesalahan orang lain yang diajarkan oleh firman Tuhan adalah 忘记别人的过错圣经教导我们怎么样呢？ bahwa kita tidak lagi mempermasalahkan, tidak lagi memperhitungkan kesalahan-kesalahan orang yang berbuat jahat kepada kita. 圣经教导我们不要再计较他人的过错， Melupakan kesalahan orang lain 忘记别人的过错， berarti kita dapat menerimanya kembali seperti sedia kala. 表示我们能够接纳他，好像往常从前一样。 Hari ini kita akan belajar beberapa hal. 今天我们要学习几样事情， Bagaimana kita agar dapat melupakan dan mengampuni. 我们要怎么样才能忘记和饶恕他人呢？ Yang pertama, 第一， kita harus memandang kepada Allah. 我们必须仰望我们的神。 Di dalam Yesaya 43 ayat 25 menyebutkan demikian. 在以赛亚书43章25节告诉我们， Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. 唯有我为自己的缘故涂抹你的过犯，我也不纪念你的罪恶， Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. 我也不纪念你的罪恶。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹， sebagai orang-orang berdosa yang telah memberontak kepada Tuhan, 身为有罪的人，曾经抵挡神的人， sesungguhnya Allah telah menghapuskan segala dosa-dosa kita. 其实神却已涂抹了我们一切的过犯罪恶。 Allah telah melupakan dosa-dosa kita. 神已经忘记了我们的罪过， Allah tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita. 神也不再清算我们的过犯， Oleh karena Allah telah menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kita, 因为神已经涂抹了我们一切的罪恶过犯， maka sudah seharusnya lah kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. 照样我们也必须饶恕别人那曾经得罪我们的人。 Apapun bentuk kejahatan yang telah dilakukan kepada kita. 他所得罪我们的一些事情，什么样的事情都好。 Mungkin kita merasa tersakiti, dilukai. 也许我们被人伤害， direndahkan dan dikecewakan. 被人看清，使我们失望。 Biarlah kita dimampukan untuk dapat melupakan dan mengampuni. 但愿我们能够有力量来胜过这一切。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹， kita senang sekali dengan satu pernyataan, 我们喜欢听一个表态， yaitu diberkati untuk memberkati orang lain. 就是我们祝福，让我们祝福别人，使我们自己也蒙祝福。 Menjadi berkat bagi orang lain, Omen itu adalah canwi. kerinduan kita. 我们成为别人的祝福，是我们所渴慕的。 Tetapi bagaimana dengan pernyataan diampuni untuk mengampuni? 我们被饶恕，也要饶恕别人。 Apakah kita bersedia melakukannya? 我们是否愿意实行呢？ Jikalau kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, 若是我们不肯饶恕那曾经伤害我们的人， itu berarti kita terfokus hanya kepada kesalahan orang tersebut. 我们表示说，我们只单看那个人所带给我们的伤害， Maka selanjutnya kita akan membuat diri kita sakit hati. 以致使我们心怀恨在心。 Kita juga akan hidup di dalam kebencian. 我们处在恼恨里面， Bahkan mencari kesempatan untuk membalas. 甚至我们设法找机会来报复。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹， siapakah kita ini? 我们是谁呢？ Jikalau sampai kita tidak
dapat mengampuni dan memaafkan orang yang bersalah kepada kita? 我们是谁呢？不能够饶恕别人的过犯呢？ Apakah kita melampaui Allah? 我们是不是超过神呢？ Tidak, bukan? 不是。 Oleh karena itu di dalam kita mengampuni dan juga memaafkan kesalahan orang lain, 所以说，我们必须学习怎么样来饶恕别人的过犯， pandanglah kepada Allah. 让我们仰望我们的神， Milikilah hati yang mengasihi dan mengampuni. 让我们拥有那饶恕人的心， Seperti Tuhan yang terlebih dulu mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kita. 好像神先饶恕了我们一样。 Di dalam Roma pasal 5 ayat 8 berkata 罗 demikian. 马书5章8节告诉我们， Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。 Perhatikan bagaimana kasih dan pengampunan yang Allah berikan kepada kita. 神给我们的饶恕， Dikatakan bahwa pada waktu dulu, waktu kita masih hidup di dalam dosa, Allah sudah mengasihi kita. Dia sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. 当我们还活在罪中的时候，神已经显明了他的爱。 Waktu kita masih hidup di dalam dosa, Allah sudah mengampuni kita. 当我们还活在罪中的时候，他已经饶恕赦免我们的罪。 Sekalipun dosa kita itu begitu besar yang kita lakukan terhadap Dia. 虽然我们所犯的罪是那么大，在神面前， Itulah pengampunan yang sejati. 这才是所谓真正的饶恕。 Oleh karena itu, 所以说， semakin kita melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita, 就是我们越看神向我们所行的事， seharusnya hati kita semakin mudah untuk mengasihi dan mengampuni. 我们的心应当越会有爱与饶恕的心， Pandanglah kepada Allah. 就是仰望我们的神吧， Jangan pandang diri sendiri. 不要只看自己， Jangan pandang kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. 不要只看别人的过错， Tapi pandanglah kepada Allah. 乃是要仰望，不断仰望神。 Yang kedua, bagaimana kita agar dapat melupakan dan mengampuni? 第二，我们怎样才能忘记饶恕他人呢？ Yang kedua, kita harus memiliki kasih. 我们必须拥有爱。 Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8 berkata demikian. 彼得前书4章第8节告诉我们， Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 最要紧的是要彼此切实相爱，因为爱能滋淹许多的罪。 Sesungguhnya kita tidak dapat mengampuni jikalau tanpa kasih. 其实若是没有爱，我 Karena 们就 itu- 不会饶恕别人。 Karena itu antara kasih dan pengampunan seperti keping mata uang yang tidak bisa dilepaskan kedua sisinya. 因为爱与饶恕有连带关系的。 Kasih bahkan mendahului pengampunan. 爱乃是在饶恕之前， Karena bagaimana mungkin kita bisa mengampuni jika tidak ada kasih Tuhan yang mendorong kita? 就是我们怎么样饶恕人呢？就是我们没有爱， Itu tidak mungkin terjadi. 这不可能的事。 Tetapi ada orang berkata 但 demikian. 有人说， Jika sampai waktunya aku mengampuni, maka aku akan mengampuni dia. 若有时间到了，我总会饶恕他， Itu adalah keliru. 那是错误的。 Perhatikan 请注意， bahwa waktu tidak akan bisa menyembuhkan luka hati kita 那个时间时候不会使你的创伤得做痊愈， kecuali kita mengambil langkah yang sungguh-sungguh untuk mengampuni. 除非我们决心要去饶恕他人。 Melalui firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 45 yang sudah kita baca tadi. 正如我们刚才所念的经文， Kita memperhatikan Yusuf. 我们注意这个约瑟， Yusuf sanggup membalikkan segala keadaan.
约瑟能够恢复他过去的不愉快的事情。 Dia mengalami kekecewaan. 他曾经经历到灰心、 Air mata, 眼泪、 kejahatan, 恶待， dan perubahan keadaan itu adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi 但 saudara-saudaranya. 是这一切的改变带给他们非常有益处。 Demikianlah Yusuf mengakui itu ketika dia bertemu kepada saudara-saudaranya. 约瑟见到他的兄弟们，他说了这一些话。 Yusuf sama sekali tidak menyalahkan saudara-saudaranya. 约瑟完全没有错怪他的兄弟。 Jemaat sekalian, sesungguhnya kita belum pernah seperti Yusuf. 其实我们不曾像约瑟一样， Kita belum pernah dimasukkan ke dalam sumur. 我们不曾被人放进水井里， Belum pernah dijual. 我们也不曾被人卖， Belum pernah dijadikan sebagai budak. 我们也不曾被卖成为奴隶， Belum pernah difitnah dan kemudian dipenjarakan. 我们也不曾被人亏谤，以致下到监牢里。 Tetapi Yusuf mengalami semuanya itu. 但是约瑟却是已经经历了， Dan betapa dahsyat apa yang sudah dialami oleh 他 Yusuf. 经历的苦难是非常的困难。 Tetapi kita perhatikan bahwa Yusuf dia bisa mengampuni saudara-saudaranya. 但是约瑟却是能够饶恕他的兄弟， Bahkan ia sampai menangis saat saudara-saudaranya datang kepada dia di tanah Mesir. 甚至他流泪，当他见到他的兄弟的时候。 Yang menarik adalah bahwa sebelum saudara-saudara Yusuf datang, 更吸引人的就是约瑟的兄弟还没有来到之前， Yusuf sudah terlebih dulu mengampuni saudara-saudaranya. 其实约瑟已经事先饶恕了他们。 Meskipun dia mengalami begitu banyak penderitaan. 虽然他经历了许多的苦难， Dan penderitaan itu sesungguhnya juga datang atau diperbuat oleh saudara-saudaranya. 他的苦难是因着他的兄弟们的作风。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹， penderitaan Yusuf merupakan sebuah simbol dari Tuhan Yesus Kristus. 约瑟所遭遇的患难是象征耶稣基督。 Bagi Yusuf, 对约瑟来讲， pembaruan relasi atau pemulihan hubungan dengan saudara-saudaranya itu lebih indah, lebih berharga. 恢复他与他的兄弟们的起初的关系更重要， Daripada dia memendam sakit hati ataupun merencanakan pembalasan. 比起记恨在心，以及设计报复他的兄弟。 Kita lihat bagaimana Yusuf 我们请看约瑟怎么样呢？ di ayat yang kedua dari Kejadian 45 dikatakan dia menangis. 圣经告诉我们的，他在哪里痛苦？ Setelah itu menangislah ia keras-keras. 他大声的哭泣。 Yusuf menangis bukan karena sedih, karena ingat bagaimana saudara-saudaranya memperlakukan secara jahat kepada dia. 约瑟哭不是因为他伤心而哭， Bukan itu. 不是。 Yusuf menangis karena ia sudah memaafkan saudara-saudaranya. 约瑟哭是因为他已经饶恕了他的兄弟们。 Yusuf menangis karena ia tidak lagi mengingat-ingat, tidak lagi mempermasalahkan kejahatan saudara-saudaranya. 约瑟不再计较纪念他兄弟们 Oleh karena itu, 所做的恶行。 Karena itu Yusuf berinisiatif datang terlebih dahulu kepada saudara-saudaranya. 为此缘故，约瑟主动的、甘心乐意的来去饶恕他们。 Dia menghampiri saudaranya untuk mengampuni mereka. 他来到他的兄弟面前来饶恕他们。 Bukankah itu juga yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus? 这个行为也不是耶稣也是如此吗？ Sukacita Tuhan Yesus ditunjukkan bukan pada saat manusia ada dalam permusuhan dengan Allah. 耶稣的喜乐不是基于人类与神的敌对时。 Sukacita Tuhan Yesus diperlihatkan yaitu pada saat pemulihan, pembaruan hubungan antara manusia dengan Allah itu terjadi dengan indah.
耶稣基督的喜乐，是因为人类以更新恢复与神的关系。 Di ayat yang ketiga dikatakan, 在第3节告诉我们， Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" 我是约瑟，像往常一样。 Kita perhatikan bahwa ketika itu Yusuf mengenalkan dirinya, "Akulah Yusuf." 当他显明他的身份，在他的兄弟面前，我是 约瑟。 Pada saat itu Yusuf sesungguhnya sedang mengalihkan perhatian saudara-saudaranya. 当时约瑟把他的兄弟们的注意力引到另一个方面。 Ketika itu saudara-saudaranya terdiam, takut dan gemetar. 当时他们的兄弟们感到非常惧怕。 Tetapi Yusuf justru bertanya, 约瑟却是问他们： "Masih hidupkah Bapa?" 我们的父亲还活着的吗？ Perhatikan bahwa Yusuf tidak berkata, 约瑟没有怎么讲。 "Mengapa dulu kalian berbuat jahat kepadaku?" 你们为什么当初怎么样用恶意待我？ Mengapa dulu kalian menjualku menjadi budak dan 你们为 sebagainya? 什么卖我成为奴仆？ Yusuf Nuli. tidak bertanya seperti itu. 约瑟却没有怎么问。 Dia bertanya, "Masih hidupkah Bapa?" 约瑟却是问：我们的父亲还活着吗？ Di ayat yang keempat dikatakan, 第4节告诉我们， kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Marilah dekat-dekat." 让我们来到我们面前。 Yusuf menerima saudara-saudaranya dengan penuh kasih. 约瑟以欢乐的心情来接纳他的兄弟们， Di dalam dirinya tidak ada penyesalan. 在他的心底里面没有一个怀恨或者守望的心， Tidak ada sakit hati, 没有记恨在心， tidak ada amarah dan dendam. 没有仇恨。 Jemaat yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹， adakah dalam hidupmu yang belum kau ampuni pada saat ini? 在你的生命中有否有什么事情你还不能忘记它，不能饶恕呢？ Jika ada, lakukanlah sekarang. 若是有的话， Lakukanlah dengan kasih Tuhan. 让你能够实行饶恕的事。 Yang ketiga, bagaimana kita agar dapat melupakan dan mengampuni? 我们怎么样才能忘记和饶恕别人呢？ Yaitu kita harus berdamai dengan diri sendiri. 就是我们必须与自己本身和好。 Di dalam Mazmur 116 ayat 7 berkata demikian. 诗篇116篇第7节告诉我们： Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. 我的心啊，你要仍旧安乐，因为耶和华用厚恩待你。 Jemaat yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹， Yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita berdialog di hadapan Allah dan juga dengan diri kita sendiri secara jujur. 在这里的意思呢，是我们怎么样与自己与神以诚实的对话。 Di dalam dialog itu kita mengungkapkan diri kita apa adanya, tidak ada yang kita sembunyikan. 在这对话中，我们以坦诚的心来表达自己。 Di dalam dialog itu kita mengakui kelemahan kita. 在这对话中，我们承认自己的软弱， Kita mengakui keterbatasan kita. 承认自己的有限， Ataupun kita menyatakan, Tuhan aku sudah terluka. 或者对神说：“我的心灵已经受创伤了。 Tuhan aku sudah hidup di dalam kepahitan. 主啊，我已经活在苦海里， Dan lain-lainnya. 以及等等。 Dan di dalam Allah, 在神里面， kita mengakui segala keterbatasan dan kelemahan kita. 我们承认我们自己是有限与软弱。 Dan di dalam Tuhan juga kita dapat menerima diri kita. 在神里面，我们也能够接纳
自己。 Di dalam Tuhan kita dapat mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. 在神里面，我们能够饶恕那曾经伤害我们的人。 Jemaat yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹， Adakah dalam hidupmu yang belum kau ampuni pada saat ini? 在你的生命中有什么事情你所不能饶恕的呢？ Mungkin itu seseorang. 也许是饶恕人， Mungkin itu adalah dirimu sendiri. 也许是你自己本身。 Sudahkah engkau berdamai dengan orang lain dan dirimu sendiri? 是否你已经恢复和好与别人或者对你自己？ Kita harus mengakui bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah satu kenyataan yang harus kita terima. 我们必须承认，在我们生命里有一些事实，我们必须要接纳的。 Oleh karena itu di dalam perjalanan hidup yang Tuhan berikan kepada kita, 所以说，在我们人生旅途中， mungkin ada sesuatu yang telah berubah. 也许有的已经有所改变， Padahal kita berharap tidak ada yang berubah. 我们也许没有心中没有怎么科目。 Dan dalam hidup kita mungkin ada yang terhilang. 在我们生命里有的已经消失了， Padahal kita sudah mempertahankannya dengan segenap kekuatan. 其实我们已经尽量保留， Atau kita sudah mengalami Puji segala Syausa. kepahitan, 或者我们已经经历很多的苦度、 kekecewaan, 奢望， kesalahan-kesalahan sudah kita berbuat, 很多过错我们所犯的， kelalaian-kelalaian. 或者一些很多负劣的事情。 Padahal kita tidak pernah mengharapkannya terjadi demikian. 其实我们这些的事情不是我们所想望的， Dan kenyataan-kenyataan itu 但是这一切的事实， sampai hari ini mungkin sulit untuk kita terima. 这一些事实到现在来讲还是很难接受，也许很难接受。 Di masa-masa pandemi corona yang belum berakhir, 在目前我们面临的病毒， telah mengubah banyak hal yang terjadi. 很多事情发生， Oleh sebab itu, 所以说 sebagian orang tidak dapat menerima kenyataan seperti itu. 有一些人不能够接纳这一些事实。 Jemaat yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹， mari kita mengampuni diri kita. 让我们能够饶恕我们自己， Berdamailah dengan diri sendiri. 我们能够与自己和好。 Dan kita harus ingat satu hal. 我们必须记着一件事： Memang mengampuni tidak akan mengubah masa lalu. 虽然饶恕并不能改变过去， Tetapi mengampuni pada saat ini, baik itu mengampuni orang lain ataupun diri kita, 但是现今的饶恕，就算饶恕人或者饶恕自己， pengampunan itu akan mengubah masa depan. 这饶恕却能带来将来的改变。 Mari kita ambil sedikit waktu, kita tenangkan hati kita sebelum kita berdoa. 让我们用一短短的时间来安静在神面前。 Kita naikkan pujian, refren dari lagu Ampuni. 这一首歌。 Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Seperti hati Bapa, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi
Bapa dalam surga, demikianlah kami bersyukur atas firman-Mu. 我们在天上的父，我们感谢你。 Engkau mengajar kami ya Tuhan bagaimana kami harus melupakan dan mengampuni sesama kami, bahkan diri kami sendiri. 你教导我们怎么样饶恕别人，也饶恕自己。 Biarlah ya Tuhan ketika kami ingin melupakan dan mengampuni, 但愿当我们饶恕， kami selalu memandang kepadamu. 我们单单仰望你。 Dan juga kami mau selalu ada kasih Tuhan di dalam kami menyatakan 我们 pengampunan kepada sesama kami. 我们渴慕我们心中有你的爱来 Dan juga ya 饶恕别人。 Tuhan, kami sesungguhnya perlu berdamai dengan diri kami sendiri. 我们必须与自己和好， Karena sesungguhnya bagaimana kami bisa mengampuni orang lain jikalau kami tidak berdamai terlebih dahulu dengan diri kami. 我们怎么样饶恕别人呢？若是我们自己却是没有与我们自己和好， Kami mengakui sekali lagi ya Tuhan, tidak mudah di dalam kami mengampuni. 我们承认我们很难饶恕， Tetapi biarlah kasih Tuhan yang menopang kami. 但愿主你的爱帮助我们，激励我们。 Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, 主啊，求你祝福你的儿女们， supaya hidup kami pengampunan itu sungguh-sungguh menjadi nyata bagi Amin. orang-orang di sekitar kami. 但愿我们能够实行这个饶恕人的功课。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berseru. 我们祷告，奉耶稣基督圣名求的， Amin. 阿门。 Saudara, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Biarlah kasih Bapa boleh menjadi teladan bagi kita untuk mengampuni yang bersalah kepada kita. Pada saat kita disakiti, pada saat kita dihakimi, biarlah Tuhan memberikan kita hati yang mau mengasihi, hati yang mau mengampuni, seperti hati Bapa yang mengampuni kita. Hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih.
pamrih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di akhir ibadah online ini, sekali lagi saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doksologi. Sesudah itu kita akan menerima berkat yang daripada Allah. Doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Allah Tritunggal. Pohon selamat sumber segala berkat, terimalah berkat yang daripada Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, didikan, teguran, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya menjemput kita. Bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk. Doa teduh ibadah online kita hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik, sekali lagi salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi seluruh jemaat GCR Kartini yang mengikuti ibadah online hari ini dari rumah kita masing-masing. Di tengah-tengah pandemi wabah corona pada saat ini, izinkan saya sekali lagi untuk terus mengingatkan kita tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap bersukacita, dan tetaplah berharap kepada Allah. Karena Alkitab berkata kepada kita, pengharapan di dalam Allah adalah pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Amin. Ada beberapa warta keluarga yang akan kita perhatikan bersama-sama pada hari ini. Yang pertama, saya mewakili gereja mengucapkan terima kasih untuk partisipasi seluruh jemaat pada hari ini di dalam ibadah online. Yang kedua, gereja terus menghimbau, mendorong seluruh jemaat untuk ikut di dalam persuan doa malam yang kita lakukan setiap malam jam 8 malam. Dan kita bersyukur hari ini kita sudah sampai di hari ke-70 dari doa malam kita secara berturut-turut. Dan juga gereja mendorong kita semua untuk ikut di dalam pembinaan sistematis teologi awam secara online atau pesta online yang kita lakukan setiap hari Kamis jam 7 malam sampai jam 8. Dan warta yang terakhir bagi jemaat yang tetap rindu untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan, ingin memberi persembahan kepada gereja, saudara-saudara bisa mentransfer persembahan saudara di nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih untuk hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.